Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya kita buka kelas kita dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, memberkati kita sepanjang kelas yang kita hadiri pada malam ni, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai satu amalan ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik, Alhamdulillah. Pertamanya saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengurniakan nikmat kehidupan kepada kita. Dan hari ini juga dapat sama-sama kita menghadiri kelas secara atas talian untuk kita belajar Al-Quran, di mana Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu-satunya mukjizat yang dapat kita lihat pada hari ini, dapat kita baca pada hari ini, dapat kita rasai kemanisannya pada hari ini. Sedangkan mukjizat-mukjizat yang lain seperti mana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengeluarkan air daripada tangannya untuk diberikan kepada para sahabat, itu kita tidak sempat untuk kita lihat. Bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kambing yang kecil je, anak kambing, dan dipanggil ramai para sahabat pada ketika itu, hampir 80 orang untuk makan seekor anak kambing. Ini anak kambing, bukannya ibu ataupun bapa kambing yang besar, tak. Ini adalah anak kambing kecil yang mana pada ketika itu dihadiahkan oleh Abdullah bin Jabir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad pada ketika itu menjemput semua para sahabat datang untuk makan kambing, makan kambing, anak kambing, Tetapi dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, kambing yang mana dimasak itu cukup untuk 80 orang. Bahkan Nabi Muhammad menghidupkan kembali anak kambing yang dihadiahkan oleh Abdullah bin Jabir itu kepada Nabi Muhammad dan diberikan semula kepada Abdullah bin Jabir, masih lagi hidup, dihidupkan kembali. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat-mukjizat yang terdahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kita dapat dibaca, kita hanya dapat baca sahaja. Tetapi satu sahaja mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana kita dapat sentuh, kita sendiri dapat sentuh, kita dapat baca, kita dapat merasainya, dan kita sendiri dapat melihat dengan mata kita, iaitu satu-satunya mukjizat yang terbesar, iaitu mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Dan yang kedua, salam dan salawat ke atas pimpinan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya perkenalkan diri saya. Saya Ahmad Tajul Arish bin Maknur, ya. Boleh panggil saya Ustaz Tajul. Saya menggantikan kelas Ustazah Farhana. Okey. Saya berkhidmat di Al-Baghdadi Taman Permata ni pada tahun 2017 sehingga sekarang alhamdulillah. Asal daripada Kelantan, ya. Saya dapat bekerja di mengajar di SK Perempuan Jalan Batu, Jalan Sultan Ismail pada tahun 2017 juga, dan saya bertemu dengan Ustaz Khairul di Kelantan. Pada masa itu dia melaksanakan bengkel Al-Baghdadi, ya, untuk guru pelatih. Maka saya join lah untuk mengambil pengalaman, dan dia jemput saya untuk mengajar di Al-Baghdadi Taman Permata pada tahun 2017 pada bulan 8. Okey. Dan untuk malam ni saya gantikan Ustazah Farhana, dan juga kelas saya seperti biasa Selasa pun sama juga. Kita bolehlah join sekali, tak ada masalah. Okey, boleh join sekali kelas saya. So itu sebagai pengenalan lah. Jadi untuk malam ni sepatutnya saya buat secara live, tetapi saya sekarang berada di kampung cuti. Jadi saya buatlah rekod video dan saya masukkan ke dalam YouTube, ya, supaya mudah untuk diakses lah. So saya perlu mengambil masa yang lama lah untuk upload ke dalam YouTube. Sebab apa? Line di kampung ni agak slow kan. Jadi kalau saya buat live pun maka akan berlaku masalah. Live tu mungkin akan tersangkut, tersekat-sekat kan. Jadi saya mengambil inisiatif untuk saya record video dan saya masukkan dalam YouTube. Dan insya-Allah moga-moga video ini tidak ada masalah lah. Okey. Baik, so saya harap pada malam ni tuan-tuan dan puan dapat belajar sesuatu dengan saya pada malam ni insya-Allah. Di mana pada permulaannya kita akan buat pengulangan surah As-Sajdah bermula ayat 1 sampai ayat ke-30. Kemudian kita akan masuk surah Al-Waqiah bermula ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-27 pada malam ni insya-Allah. So, jom kita mulakan kelas kita dengan pengulangan ayat surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه
وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Baik, insyaAllah kita akan mulakan kelas kita, iaitu kelas pengajian pada surah Al-Waqi'ah, bermula pada ayat ke-18. Baik, saya pendekatan yang saya gunakan bagi kelas secara atas talian ni adalah yang pertamanya saya akan pertama saya baca terlebih dahulu potongan ayat tersebut. Okey. Kemudian untuk kali yang kedua saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikut saya. Okey. Dan yang ketiganya adalah kita terus masuk kepada hukum tajwid. Kita akan bincang apakah hukum tajwid yang ada pada potongan ayat tersebut. Dan yang keempat adalah kita baca sama-sama daripada awal potongan ayat. Okey, baik. Saya ulang sekali lagi. Step yang pertamanya adalah saya baca dan tuan-tuan dan puan-puan dengar apa yang saya baca dan perhatikan cara bacaan saya. Step yang keduanya ialah saya baca, baru tuan-tuan dan puan-puan ikut saya. Step yang ketiga, kita akan tengok hukum tajwid. Dan step yang terakhir sekalinya adalah kita baca sama-sama bermula daripada awal potongan ayat. Okey, baik. Jom kita mulakan pada surah Al-Waqi'ah. Ya, saya sambung daripada Ustazah Farhana dan saya mulakan pada ayat ke-18 pada malam ni. Baik. So, yang pertama saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Saya ulang. Okey, cuba dengar. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Baik. Sekarang saya baca dan tuan-tuan dan puan-puan ikut saya. بأكواب وأباريق. Baca. بأكواب وأباريق وكأس من معين وكأس من معين. Okey, baik.
Yang pertamanya adalah potongan ayat yang mana kita tengok pada awal, iaitu bi'akwabin. Baik. Bi'akwabin wa. Saya ambil di situ. Okay. Dan kita sama-sama tengok potongan hukum tajwid yang ada pada potongan yang pertama, yang ni bi'akwabin wa. Baik. Pertamanya cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan cara bacaan saya. Bi'akwabin wa. Saya berhenti kat situ dulu. Boleh? Sebab apa? Sepatutnya tak boleh berhenti macam tu. Tetapi kerana untuk memberi penerangan, maka cara berhenti ini dibenarkan kerana untuk pembelajaran sahaja. Okay? Baik. Bi'ak. Yang pertamanya adalah huruf ba berbaris di bawah. Bi'ak. Ak. Huruf kaf di sini. Okay? Huruf kaf. Maka bila kita sebut huruf kaf di sini, cara sebutannya adalah dengan cara kita mengeluarkan lebihan angin. Bi'ak. Bukannya bi'ak. 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 Kalau bi'ak itu sudah menjadi qalqalah. Tetapi sedangkan huruf kaf ini bukan huruf qalqalah. Bi'ak wa bin wa. Bi'ak wa bin wa. So kaf itu keluarkan lebihan angin. Okey. Bi'ak wa. Wa itu dibaca dengan panjang kadar 2 harakat. Kerana apa? Kerana di sini adanya mad asli huruf alif. Bi'ak wa. Bi'ak wa. Kemudian bin wa. Bin wa, iaitu tanwin pada huruf ba itu bertemu dengan huruf waw. Okey, bertemu dengan huruf waw, maka menjadi idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, masuk tanpa masuk dan dengung. Idgham ma'al ghunnah, masuk beserta dengan dengun. So masuknya macam mana masuk? Tanwin ini dimasukkan ke dalam huruf waw, maka dia akan jadi bi'ak wa bin wa. Bin wa, bukannya bin wa. Jelas? Bin wa. Sebab itu dimasukkan ke dalam huruf waw. Tanwin kalau sepatutnya bi'ak wa bin, tetapi bukan bin. Tanwin itu sudah pun dimasukkan ke dalam huruf waw beserta dengan dengung, maka dia akan jadi bin wa. Bin wa. Okey? Dengung dia akan jadi bin wa. Bi'akwabin wa. Okey, cuba. Bi'akwabin wa. Okey, cantik. Kemudian. Wa abariqa. Sekejap saya buang dulu yang ni. Okey. Kita ambil balik wa abariqa. Okey. Wa abariqa. Baca. Wa abariqa. Baik. Di sini kita cuba tengok apakah hukum tajwid yang ada. Wa aba. Ba dibaca dengan panjang 2 harakat. Kerana mad asli huruf alif. Ini mad asli huruf alif. Okey. Mad asli huruf alif dibaca dengan panjang 2 harakat. Wa aba. Ri. Ri ini juga dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Wa abariqa. Wa abariqa. Huruf qa bukan huruf kaf. Okey. Qa. Baik. Kita cuba ambil daripada sini. Bi'akwabin wa abariqa. Okey, next. Kemudian kita cuba tengok. Wa ka'sin. Saya baca dulu. Wa ka'sim min ma'in. Saya ulang. Wa ka'sim min ma'in. Okey, baik. Yang pertamanya adalah kita cuba tengok wa ka'sin. Okey, yang ni. Iaitu hamzah yang dimatikan. Okey, hamzah itu dimatikan. Maka cara bacaannya adalah waka'. Bukannya waka'. Ada yang dibaca dengan waka'.
Ada yang baca waka'. Sebab apa? Dia menekankan suara, menekankan bunyi hamzah itu sehingga bertukar menjadi huruf ain. Waka' sin. Bukan waka'. 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 Okay. Ka. Waka' sim. Waka' sim. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu huruf mim idgham ma'al gunnah. Bila idgham ma'al gunnah, pertama kita masuk dan kedua adalah kita dengungkan dia. Okey. Wa ka sim. Sim sebab apa? Tanwin itu sudah pun dimasukkan ke dalam huruf mim. Okey. Sepatutnya waka sin sebab apa? Tanwin sin. Okey. Tetapi kerana tanwin itu bertemu dengan huruf mim, maka idgham ma'al gunnah, maka dimasukkan ke dalam huruf mim tersebut. Wa ka'sim mim. Ini pun sama juga, dimasukkan nun mati bertemu dengan huruf mim, idgham ma'al gunnah, masuk dan dengun idgham ma'al gunnah. Wa ka'sim mim ma'in. In itu dibaca dengan kadar bolehnya adalah 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Okey. Iaitu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Cuma bila saya cadangkan ambil 4 lah. Cuma bila mad arid lis sukun kita ambil 4, maka mad arid lis sukun yang lain pun kita akan baca dengan panjangnya 4 harakat. 2, 4, 6. Kita ambil 4, maka mad arid lis sukun yang mendatang nanti kita jumpa pun dibaca juga dengan panjangnya 4 harakat. Kalau kita ambil 6, maka 6 lah yang lain juga. Okey, baik, selesai. Jom kita baca sama-sama daripada awal ayat yang ke-18 ini. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jom baca. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Sekali lagi sama-sama. Sekejap saya buang dulu. Okey. Cuba perhatikan ya. Okey, baik. Jom kita baca 1, 2, mula. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Ain. Huruf nun di sini dimatikan kerana waqaf, maka dia perlu memberi hak pada huruf nun, iaitu sifat gunnah yang ada pada huruf nun. Mim ma'in. Okey. Baik, ayat seterusnya pada ayat yang ke-19 surah Al-Waqi'ah. Saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan dengar bacaan saya. Kemudian kali yang kedua saya baca, tuan-tuan ikut saya. Yang ketiga kita tengok hukum tajwid. Dan yang keempat kita akan baca sama-sama bermula daripada awal ayat, insya-Allah. Baik. So untuk kali yang pertama saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Saya ulang. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Baik. Sekarang baca ikut saya. لا يصدعون عنها. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ولا ينزفون. Baik. Sekarang kita tengok hukum tajwid yang ada pada potongan ayat yang ke-19. Pertamanya adalah la, la,
dibaca dengan panjang kadar 2 harakat la ini kerana mad asli huruf alif la 2 harakat. Okey, kemudian yusaddauna, yusaddauna. Baik, di sini kita baca dengan kadar panjang 2 harakat kerana adanya mad asli huruf waw, maka dibaca dengan panjang 2 harakat. La yusaddauna. Okey, kemudian anha, anha. Baik, di sini nun mati bertemu dengan huruf ha. Okey, anha. Nun mati bertemu dengan ha, maka hukumnya adalah izhar halqi. Saya ulang, izhar halqi, iaitu kita bacaan kita jelas tanpa dengung. Anha tanpa dengung. Kalau dengung dia akan jadi anha, itu dengung. Tetapi nun mati bertemu dengan ha ataupun hin kha'ahu, 6 huruf itu maka dibaca dengan jelas tanpa dengung. Anha, anha. Okey. Cuma kita perlu berhati-hati pada huruf nun ini, kita perlu memberi hak kepadanya, iaitu sifat gunnah. Sifat gunnah yang ada pada huruf nun. Okey. Baik. Iaitu anha. Bila saya baca dia bunyi anha, bukannya anha, anha tu kita tidak memberi hak sifat gunnah yang ada pada huruf nun. So caranya adalah anha, kita memasukkan angin ke dalam hidung kita. Anha, nha, dibunyi macam tu. Bukannya anha, anha. Itu tak ada gunnah. Anha, nha. Jelas Anha. Dia tidak dengung, tetapi dia tidak dengung 2 harakat, tetapi dia ada sifat dengung dia pada huruf nun tersebut. Boleh? Okey. Anha. Dan ha ini pula dibaca dengan kadar panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Anha. Okey, baik. Kita ambil dulu daripada awal. La yusadda'una anha. Okey, baik. Next. Wala. Wala. Okay. Wala. La itu dibaca dengan panjang 2 harakat. Kerana di situ ada mad asli huruf alif. Maka panjangkan la itu dengan 2 harakat. Wala. Yunzi. Yunzi. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Huruf zai. Maka di situ kita dengung 2 harakat. Okey. Di situ kita dengung dengan kadar 2 harakat. Yunzi. Yunzi. Dengung. Wala yunzi fun. Fun ini kita panjangkan dia 2 boleh, 4 boleh ataupun 6 pun boleh. Tetapi pada ayat yang ke-18 tadi, okey, pada ayat yang ke-18, yang di sini pun kita baca dengan berapa tadi? 4 harakat. Maka di sini pun kita baca dengan 4 harakat juga. 2, 4, 6. Tapi kerana sebelum ni kita baca dengan 4 harakat, maka yang mendatang pun dia akan baca dengan panjang 4 harakat, iaitu ma'arid lis sukun. Okey, baik. Jom kita baca sama-sama bermula pada awal ayat. La yusadda'u. 1, 2, mula. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Okey, sama-sama sekali lagi. 1, 2, mula. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Baik, perlu diingatkan di sini yunzi ini adalah huruf zai, bukannya huruf za.
Kan huruf zai maka dia yunzi, getaran dia tu lebih berbanding dengan huruf za. Zifun. Boleh? Okey, sama-sama sekali lagi pada ayat ke-19. 1, 2, mula. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-20. Okey. Saya baca terlebih dahulu, tuan dan puan-puan dengar bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Saya ulang. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Baik. Sekarang baca ikut saya. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا. Baca. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا. Baik. Seterusnya. Yatakhayyarun. Yatakhayyarun. Kita cuba daripada awal. Wafakihatim mimma yatakhayyarun. Baik, baca. Wafakihatim mimma yatakhayyarun. Okey, sekarang kita tengok hukum tajwid. Yang pertamanya adalah wafakihatin. Itu dulu kita tengok. Okey. Wafakihatin. Baik, yang pertamanya adalah adanya mad asli huruf alif. Wafa, maka fa itu dibaca dengan panjangnya berapa harakat? Yes, 2 harakat. Wafakiha. Wafaki. Ki bukan qi. Huruf kaf. Kakiku. Wafakihatin. Ha. Ha di sini. Okay, cuba perhatikan pada huruf ha ini. Huruf ha ini, ha itu adalah ha. Dia macam ni. Ha simpul kan. Ha simpul. Dan bila berada di hujung, dia macam ni. Kan? Kalau berada di hujung, ejaan dia ataupun dia eja dengan macam tu. Tanpa titik. Kan? Ada juga dia macam ni. So, ini ketiga-tiga huruf ini dibaca dengan seperti, kalau saya nak mudah bagi tahunya adalah seperti kalau kita gelak. Kalau kita gelak macam mana? Kan? Kan? Tu gelak. Ada tak kita pernah dengar orang gelak macam ni? Itu ha pedas. Tak sesuai. Kalau gelak kan? Wa fakiha. Macam tu. So yang ni saya nak namakan dia dengan nama ha gelak. So ha gelak ni maksudnya dia dia dalam. Wa fakiha. Wa fakiha. Okey. Wa fakihatin. Wa fakihatin. Boleh. Kalau ha yang satu lagi, ha yang macam ni, ha itu dipanggil sebagai ha pedas. Kan bila kita pedas, itu ha pedas. Ini sebagai satu cara untuk mudah kita faham kan. Lebih-lebih lagi bila kita belajar secara online. Kalau secara bersemuka dalam kelas, saya boleh tunjuk contoh dia. Kan. So ini dengar suara saja, maka saya perlu mengambil pendekatan yang lebih mudah untuk difahami. Okay. So dia akan jadi
Wa fakihatin. Hatin. Okey, baik. Kemudian kita ambil potongan X seterusnya. Wa fakihatim. Okey, baik. Di sini kita tengok tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka di situ menjadi idgham ma'al ghunnah didengungkan dengan 2 harakat. Wa fakihatim. Tim. Rapatkan mulut kita. Bibir mulut kita. Wa fakihatim. Tim. Mimma. Satu lagi sama juga. Rapatkan bibir mulut kita. Sebab apa? Ini adalah wajibul ghunnah. Wajib dengung. 2 harakat. Okey. Ini pun 2 harakat juga. Wa fakihatim mimma. Ma itu dibaca dengan panjang 2 harakat. Pertama mim 2 harakat dah. Ma 2 harakat juga. Okey. Wa fakihatim mim. Sekali lagi saya ulang. Wa fakihatim mimma. Nampak 2 harakat kan? Okey, ya. Seterusnya. Yatakhayyarun. Ini adalah ma'ari li sukun. Kita ambil 4 harakat. Kenapa 4? Kerana sebelum ni pun 4 harakat juga. Okey. Baik, sekarang saya baca ataupun kita baca sama-sama wa fakihatin. 1, 2, mula. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Sekali lagi. 1, 2, mula. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Baik. Boleh? Apa kata kita cuba ambil daripada ayat yang ke-18, 19, 20. Kita baca sama-sama. Boleh? Okey, jom. 1, 2, mula. Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Okay, next. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Next, ayat ke-20. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Okey, selesai. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-21. Baik. Saya baca terlebih dahulu. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Saya ulang sekali lagi. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Okey, sekarang baca ikut saya. Kita akan bagikan dulu. Walahmi tayrim mimma. Kemudian yashtahun. Okey, baik. 3 potongan ayat. Potongan yang pertama. Okey. Baik, potongan ayat yang pertama. Walahmi. Baca. Walahmi. So, ini adalah ha apa? Ini adalah ha pedas. Ha pedas. Walah. So, bila ha pedas, maka kita keluarkan angin. Walahmi. Walahmi. Bukannya walahmi. Walahmi. Itu ha gelak. Kan? Walahmi. Baik. Selesai. Tayrim mimma. Tayrim. Okay, yang pertama tanwin bertemu dengan huruf mim. Dipanggil sebagai idgham ma'al ghunnah. Masuk dan dengung. Kemudian mim yang ada tanda syaddah. Ni kan. Itu pun cara bacaan sama.
Tetapi ni dipanggil sebagai wajibul gunnah. Itu kita dengung juga 2 harakat. Okey. Kemudian ma itu kita panjangkan dia 2 harakat kerana mad asli huruf alif. So dia akan jadi tayrim mimma, tayrim mimma. Maka di sini dia ada dua dengung. Yang pertama tayrim, 2 harakat di sini. Kemudian mimma. Nampak? Tayrim mimma. Ma itu panjangnya 2 harakat ini. Ni 2 ni adalah kita dengungkan dia. Walahmi tayrim mimma. Walahmi tayrim mimma. Baik. Yash huruf shin. Yashtahun, 4 harakat. Yashtahun. Okey, selesai. Jom kita baca bermula daripada awal ayat yang ke-21. Sama-sama 1, 2, mula. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Huruf nun ini. Yashtahun. Tapi jangan kita buat-buat. Yashtahun. Itu tak boleh. Kita jangan buat-buat. Dia natural. Yashtahun. Nampak? Okey. Selesai yang ke-21. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-22. Kita tengok setakat mana yang kita boleh baca pada malam ni. Okey. Saya baca terlebih dahulu ayat yang ke-22. Wa hurun 'ain. Saya ulang. Wa hurun 'ain. Baik, baca. Wa hurun 'ain. Wa hurun 'ain. Okey, baik. Sekarang kita tengok hukum tajwid. Wahau. Okey, yang pertamanya adalah huruf ha ini dulu. Yang pertama huruf ha di sini dulu. Okey, huruf ha itu adalah ha pedas. So kita keluarkan angin. Wahau, hu, wahau, hu, wahau. Dan dibaca dengan panjangnya adalah 2 harakat. Dibaca dengan panjang 2 harakat kerana di sini adalah mad asli huruf waw. Mad asli huruf waw, maka dibaca panjang 2 harakat. Wahau, wahau, run'in, run'in. Yang ni pula adalah tanwin bertemu dengan huruf ain, izhar halqi. Dipanggil sebagai izhar halqi. Kenapa? Kerana bacaannya adalah izhar. Itu jelas bacaannya. Apa maksud jelas? Adalah bacaan kita tanpa dengung. Tidak ada dengung di sini. Okey. Run'i, run'in, run'in, run'in. Nampak? Wahurun 'ain. Ain dibaca dengan panjang 4 harakat kerana mad arid lisukun. Okey, saya baca, tuan-tuan dengar. Okey. Wahau, ha pedas. Wahau, 2 harakat. Wahurun 'ain, run'in. Wahurun 'ain. Baca. Wahurun 'ain. Okey, sekali lagi ulang. Wahurun 'ain. Okey, kita baca bermula daripada ayat ke-18 sampai ayat ke-22. Okey, jom sama-sama. Baik, ayat ke-18. 1, 2, mula.
بأكواب وأباريق وكأس من معين. Okay, next ayat ke-19. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Ayat ke-20. وفاكهة مما يتخيرون. Okay, next ayat ke-21. ولحم طير مما يشتهون. Okay, selesai. Sorry, ada satu lagi ayat ke-22. Okay, sama-sama. 1, 2, mula. Wahurun 'ain. Okay, baik. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-23. Okay. Baik, untuk ayat yang ke-23, saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Saya ulang. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Saya ulang sekali lagi. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Baik. Sekarang baca ikut saya dan kita baca ikut potongan ka'amsalil lu'lu'il. Yang ni tak boleh, kena baca teruskan daripada awal sampai akhir. Okey. Baik, baca ikut saya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Baik. Sekarang kita cuba tengok apakah hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-23. Yang pertama adalah ka'amsa. Ka'amsa. Iaitu hukumnya adalah hukum mim mati bertemu dengan huruf sa. Maka di sini dipanggil sebagai izhar syafawi. Ada dengung tak di sini? Tidak ada. Maka kita baca dengan jelas tanpa dengung. Ka'amsa, ka'amsa, ka'amsa. Dan sa itu pula kita baca dengan panjangnya adalah 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Ka'amsa lillu, lillu, lu'il. Ka'amsa. Okey, satu lagi sa. Sa cara makhraj hurufnya ataupun tempat keluar hurufnya adalah sa. Dengan cara kita mengeluarkan sedikit hujung lidah kita dan kita letakkan sa. Okey, sa di hujung lidah kita tu kita keluarkan sedikit sa. Ka'amsa, ka'amsa. Dia bunyi macam tu. Sa. Ka'amsalil lu'lu'il. Lu'il. Baik, di sini lil lu'lu'il. Alif lam. Alif lam qamariyah. Lillu. Lillu di sini ni pun sama juga. Di sini adalah alif lam juga, tapi ini adalah alif lam qamari, alif lam syamsiyah di sini. Di sini adalah alif lam syamsiyah dan syamsiyah. Okey. Alif lam syamsiyah ni maksudnya dia ada tanda syaddah dan kita tak bunyikan lam dia. Ka'amsalil lillu, lillu. Okey. Kita masukkan terus lillu. Bukannya kita baca ka'amsalil lillu. Tak. Ka'amsalil lillu.
Lu'il. Ini adalah qamariyah. Qamariyah ni kita bunyikan alif lam tersebut. Lu'il. Lu'il maknun. Nun itu dibaca dengan panjang 4 harakat kerana ma'arid lissukun. Okey, baik, selesai. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan tengok pada hukum tajwid. Ka'amsalil lu'il maknun. Saya ulang. Ka'amsalil lu'il maknun. Jom baca sama-sama ayat ke-23. 1, 2, mula. Ka'amsalil lu'il maknun. Ka'amsalil lu'il maknun. Okay, last sekali. Ka'amsalil lu'il maknun. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-24. Baik, untuk ayat yang ke-24, saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaan bima kanu ya'malun. Saya ulang. Jazaan bima kanu ya'malun. Baik, baca ikut saya. Jazaan bima. Baik, itu potongan yang pertama. Kita berhenti di sini. Okey, ambil yang tu dulu. Lepas tu kanu ya'malun. Okey, baik. Jazaan bima. Baca. Jazaan bima. Baik. Kita terus masuk kepada hukum tajwid. Jazaa itu dibaca dengan panjangnya 5 harakat. Kerana mad asli huruf alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka ini adalah mad wajib muttasil. Maka kita baca panjangkan jazaa. Za itu dibaca dengan panjang 5 harakat. Boleh? Okey, baik. Jazaa. Kemudian bima, ini adalah tanwin. Tanwin yang ada huruf mim itu mesti selepas dia adalah huruf ba. Ini dipanggil sebagai iqlab. Maka kita dengung dengan 2 harakat. Okey, baik. So macam mana? Bima. Bima, kita buka sedikit mulut. Kalau kita rapat mulut, bima, itu kurang tepat. Buka sedikit mulut. Bima. Ma itu pula dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Okey, baca sama-sama. Jazaan bima. Sekali lagi. Jazaan bima. Okey, baik. Seterusnya. Kanu. Baik, ka dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Dan nu dibaca dengan panjang kerana mad asli huruf waw, juga dibaca dengan panjang 2 harakat. Kanu. Okey. Next. Ya'malun. Lun itu kita baca dengan panjang 4 harakat kerana mad arid li sukun. Yang tu kena bunyikan huruf ain itu ya, bukan ya. Ya'malun. Belakang tu lun.
nun yang ada sifat gunnah. Kita bunyikan gunnah ataupun dengun. Ya'malun. Okey. Selesai. Saya baca, tuan-tuan dan puan tengok, dengar, kemudian baru kita baca sama-sama. Baik. Jaza'an bima kanu ya'malun. Saya ulang. Jaza'an bima kanu ya'malun. Baik, jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Jaza'an bima kanu ya'malun. Okey, baik. Selesai. Jom kita tengok pada ayat yang ke-25. Okey, ayat yang ke-25. Yang ni kita baca daripada saya baca terlebih dahulu. Okey, cuba dengar. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Saya ulang. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Saya ulang sekali lagi. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Baik. Sekarang ni kita cuba baca ikut saya mengikut perkataan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Okay, baik, kita ada 4 potongan ayat. Untuk potongan ayat yang pertama iaitu la yasma'una. Baca sama-sama, 1, 2, mula. La yasma'una. La yasma'una. Baik, kita cuba tengok hukum tajuk yang ada pada potongan ayat yang pertama. La La dibaca dengan panjangnya 2 harakat. La. Kerana mad asli huruf alif. La. Yasma'una. Yasma'una. Itu dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf waw. So, dia akan jadi macam mana? La yasma'una. Okey, baik. Na itu tak baca dengan panjang. Sebab apa? Dia tidak ada mad asli. Okey. Kemudian kita tengok pula potongan ayat yang kedua. Saya baca. Fiha. Baca. Fiha. Okey, baik. Di sini pun ada mad asli huruf. Ya, dibaca dengan panjang 2 harakat. Fi. Kemudian alif dibaca dengan panjang 2 harakat. Ha. Fiha. Fiha. Okey. Dan ha ini pula adalah ha gelap. Ha gelap macam mana? Kan? Ha. Fiha. Bukan ha pedas. Ha. Tu ha pedas. Fiha. Okey. Jom kita gabung potongan ayat pertama dan yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. La yasma'una fiha. Baca. La yasma'una fiha. La yasma'una fiha. Kita ambil potongan ayat yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu. Lagwan wala. Huruf ghain. Bukan lakh. Macam seperti kita nak buang ka. Lagwan wala. Baca. Lagwan wala.
laghwan wala. Baik, cuba kita tengok hukum tajwid. Yang pertamanya adalah laghwan wa. Laghwan wa. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu huruf waw adalah idgham ma'al gunnah. Kita masuk dan dengung dengan kadar 2 harakat. Mana yang masuk? Laghwan wa. Wawa itu masuk. Sepatutnya kita baca dengan tanwin laghwan. Wan. Tetapi wan itu, nun itu dimasukkan ke dalam huruf waw. Maka dia akan jadi laghwawa. Wawa. Wawa. Wan wa. Salah. Itu tak masuk. Dia akan jadi masuknya wawa. Laghwawa. Kemudian kita dengungkan dia. Laghwan wala. Laghwan wala. Nampak? Kalau tak dengung dia akan jadi laghwawa. Laghwawa. Kita dengungkan dia sebab apa? Idgham ma'al gunnah ini adalah kita masuk dan dengung. Masuk dah laghwan wa. Dengung belum lagi. Laghwan wala. La dibaca dengan panjangnya 2 harakat kerana mad asli huruf alif. Maka dia akan jadi macam mana? Laghwan wala. Laghwan wala. Okey. Jom kita baca daripada awal. Potong ayat pertama, kedua dan ketiga. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan dengar dulu. Okey, potong ayat pertama. Yang kedua, ini yang ketiga. Saya baca, tuan-tuan puan ikut saya. Boleh? لا يسمعون فيها لغوا ولا. Baik, potongan yang keempat. Tuan-tuan baca dulu. 1, 2, 3. Okey, potongan ayat pertama, yang kedua, yang ketiga baca. 1, 2, mula baca. لا يسمعون فيها لغوا ولا. Baik, potongan ayat keempat. Taksima. Taksima. Baik, iaitu tak yang pertama adalah tak, bukan tak. Tak hamzah yang dimatikan. Okey, tak. Sima huruf sa. Sa, si, su. Si, tak, si. Sini baca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Tak, si, ma. Ini adalah mad iwad. Mad iwad ni apabila tanwin tak si ma. Bila tanwin itu dimatikan, yang 2 itu bertukar menjadi 1 sahaja. Yang asalnya 2 kan. Bila waqaf maka dia bertukar menjadi 1 dan panjangnya adalah 2 harakat. Ini adalah dipanggil sebagai mad iwad. Tak si ma. Tak Sima. Okey, baik. Sekarang saya gabungkan potong ayat pertama, kedua, 3 dan 4. Tuan-tuan dan puan dengar dan barulah kita baca sama-sama. Okey? Baik, cuba perhatikan. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Saya ulang. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Okey, cuba baca 1, 2 mula. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Bagus. Okey, baik. Sekarang kita cuba patah balik. Yang ni kita kena patah balik. Kita ulang balik. Bacaan kita surah Al-Waqi'ah bermula pada ayat yang ke-18. Okey, kita kena ulang-ulang barulah bacaan kita lancar. Okey. Kita ambil daripada awal. Okey, jom. Sama-sama kita baca. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بأكواب وأباريق وكأس من معين. Okay, next ayat ke-19. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. Ayat yang ke-23. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Ayat yang ke-24. جزاء بما كانوا يعملون. Ayat yang ke-25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Okey, selesai ayat yang ke-25. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-26. Okey. Yang. Alah. Dia lah. Baik, ayat yang ke-26. Saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. إلا قيلا سلاما سلاما. Saya ulang. إلا قيلا سلاما سلاما. Saya ulang sekali lagi. إلا قيلا سلاما سلاما. Baik. Sekarang baca ikut saya secara perkataan. إلا قيلا سلام. Apalah kita ambil sini. قيلا سلاما سلاما. Okey, baik. 4 potongan ayat. Yang pertama. Okey. Ini adalah yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Okey, baik. Untuk yang pertama, saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan puan dengar. Illa Cuba baca. Illa. Ulang. Illa. Okey, baik. La. Di sini kita panjangkan dia. La. Dengan panjangnya dua harakat. Dengan panjang 2 harakat. Kerana di sini adalah mad asli huruf alif. Maka kita panjangkan dia dengan 2 harakat. Illa. La. 2 harakat. Okey, baik. Sekali lagi. 1, 2, mula. Illa. Okey, baik. Potongan yang kedua. Qilan. Okey, baik. Saya masukkan terus. Pertama tak apa. Qi itu dibaca dengan panjang 2 harakat kerana mad asli huruf ya. Qi 2 harakat. Qi. Baik, yang seterusnya lansa. Saya ambil situ je. Tanwin bertemu dengan huruf sin. Maka di sini adalah kita dengungkan dengan 2 harakat kerana ikhfa hakiki. Qilansa. Lansa. Okey. Qilansa. Qilansa. Boleh. Qilansa.
qi dua harakat mad asli huruf ya. Lansa dengung dengan dua harakat kerana ikhfa hakiki. Boleh? Alright. So kita gabungkan satu dan dua tadi. Satu saya baca dulu. Illa qilan sa. Baca. Illa qilan sa. Baik, kita teruskan. Potong ayat yang ke-3. Salaman sa. Saya ambil situ boleh. Salaman sa. Salaman sa. Baik, yang pertamanya adalah La tu dibaca dengan panjang dua harakat. Kerana mad asli huruf alif. Salamansa. Ni pun sama dengan yang ni. Iaitu tanwin bertemu dengan huruf sin. Ini pun sama juga. Iaitu tanwin bertemu dengan huruf sin. Maka kita dengungkan dia dengan dua harakat. Salamansa. Salamansa. La tu kenapa panjang? Kerana mad asli huruf alif kan. Salamansa. Baik, kita gabung 1, 2 dan 3. Baik, jom. 1, saya baca dulu. 2, mula. Illa qilan salamansa. Okay, cuba baca. 1, 2, mula. Illa qilan salamansa. Okay, baik. Kita ambil potong ayat yang keempat. Salama. Baik. Dua harakat kerana mad asli huruf alif. Man. Tetapi kerana kita waqaf di sini, maka dia akan jadi mad iwad. Salama. Dua harakat. Salama. Okey. Salama. Okey, sekarang kita gabung 1, 2, 3 dan 4. Saya baca terlebih dahulu. Illa qilan salaman salama. Saya baca sekali lagi. Okey. Illa qilan salaman salama. Saya ulang sekali lagi. Illa qilan salaman salama. Okay, cuba baca sama-sama. 1, 2, mula. Illa qilan salaman salama. Sekali lagi. 1, 2, mula. Illa qilan salaman salama. Okey, selesai ke-26. Okey, kita patah balik. Kita ambil daripada ayat 18. Kita baca sampai ke 26. Okey. Baik, jom. Sebab apa tunjuk macam ni? Supaya kita lancar bacaan kita. Supaya kita tidak lupa apa yang kita belajar pada hari ini. Supaya kita ulang-ulang-ulang. Maka di situlah memudahkan untuk kita lancarkan bacaan kita. Okey, baik. Jom sama-sama kita baca surah Al-Waqi'ah bermula ayat ke-18. Okey. Baik, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. 19. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Seterusnya ayat ke-20. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Seterusnya ayat ke-21. Walahmi tayrin mimma yashtahun.
Ayat yang ke-22. Wa hurun 'ain. 23. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ayat yang ke-24. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ayat yang ke-25. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Selesai. Ayat yang ke-26. Illa qilan salaman salama. Selesai. Baik, kita masuk ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-28. InsyaAllah ini ayat 27, ayat yang terakhir untuk pembelajaran kita pada minggu ini, insyaAllah. Baik. Untuk ayat yang ke-27 ini, saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Saya ulang. Cuba dengar. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Saya ulang sekali lagi. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Baik, sekarang tuan-tuan dan puan baca ikut saya secara perkataan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Okay, baik tak? Kejap, sekali lagi kita cuba buat perkataan lain. Sorry. Baik, yang pertamanya wa ashabul yes, yami ni ma. So kita ada 3 potongan ayat. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, baik, kita ada 3 potongan ayat yang ke-27. Untuk potongan yang pertama, saya baca terlebih dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan dengar bacaan saya. Wa ashabul yamini. Wa ashabul yamini. Baik, saya ulang sekali lagi. Wa ashabul yamini. Okey, baik, sekarang baca ikut saya. Wa ashabul yamini. Baca. Wa ashabul yamini. Okey, baik. Wa asha ha dibaca dengan panjang 2 harakat. Okey, hukum tajwid yang pertamanya adalah kita cuba tengok di sini hukum tajwid. Wa asha ha di situ adalah ha pedas. Wa asha ha itu dibaca dengan panjangnya adalah 2 harakat. Kerana mad asli huruf alif. Ha wa ashabul. Bul. Di sini kita bunyikan bul alif lam itu kerana alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, maka kita bunyikan alif lam tersebut. Wa ashabul yamini.
Mini. Mini. Mi tu dibaca dengan panjang 2 harakat. Okey. Dibaca dengan panjang 2 harakat. Wa ashabul yamini. Wa ashabul yamini. Okey, boleh. Sekali lagi sama-sama 1 2 mula. Wa ashabul yamini. Okey, baik. Next, potongan yang kedua. Di sini kita baca panjangnya adalah kadar 5 harakat kerana mad asli di sini mad asli huruf alif bertemu dengan hamzah baik dalam 2 kalimah ataupun dalam 2 perkataan. Maksudnya huruf alif ini huruf alif kan pada kalimah yang pertama, huruf hamzah itu pada kalimah yang kedua. Maksudnya mad asli bertemu dengan hamzah ini dalam 2 kalimah. Maka dia adalah mad jaiz munfasil. Dibaca dengan panjangnya adalah 5 harakat panjangnya. 5 harakat. 5 harakat. Okey, baik. Jom kita gabung 1 dan 2. Kalimah pertama, potongan ayat pertama dan juga potongan ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Wa ashabul yamini ma. 5 harakat. Okey, sekali lagi saya baca. Wa ashabul yamini ma. 5 harakat. Okey, baik. Baca. 1, 2, mula. Wa ashabul yamini ma. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada potongan yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu. Ashabul yamin. Saya ulang. Ashabul yamin. Saya ulang. Ashabul yamin. Baik, kalau kita perhatikan potongan ayat pertama dengan potongan ayat ketiga sebenarnya sama. Cuma potongan ayat pertama ni ditambah dengan waw. Wa ashabul yamini ma. Sama. Ashabul yamini. Tetapi ni ini kita waqafkan dia, maka dia akan jadi ashabul yamin. Dimatikan pada huruf nun tersebut. Boleh? Jelas Jadi ini sama je bacaan dia. Baik, baca ikut saya. Ashabul yamin. Ashabul yamin. Cumanya di sini dia dipanjangkan 4 harakat kerana mad arid lis-sukun. Itu sahaja. Baik, sekarang saya gabungkan 1, 2 dan 3. Cuba perhatikan pada bacaan saya. Dan kemudian baru kita baca sama-sama. Okey? Baik. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Saya ulang. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Okey, selesai. Cuba tuan-tuan baca. 1, 2, mula. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Bagus. Sebagai akhirnya, kita mulakan bacaan kita daripada ayat ke-18 sampai ayat ke-27. InsyaAllah. Jom kita mulakan pada ayat yang ke-18. Okey. Baik, jom. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Next, ayat yang ke-19. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. 20. وفاكهة مما يتخيرون. Ayat yang ke-21. ولحم طير مما يشتهون. Ayat yang ke-22. وحور عين. Okey, ayat yang ke-23. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Ayat yang ke-24. جزاء بما كانوا يعملون. Ayat yang ke-25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Ayat yang ke-26. إلا قيلا سلاما سلاما. Ayat yang ke-27. Yang terakhir. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Baik, saya rasa setakat itu dulu untuk pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Moga saya harap tuan-tuan dan puan dapat belajar sesuatu pada malam ini. Kalau tak banyak sikit pun, alhamdulillah, ada sesuatu yang tuan-tuan dan puan dapat belajar pada malam ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.